Kita tak boleh panggil selamat petang kan. Kita kena panggil selamat malam. Tapi kalau English tak boleh panggil good night. Kena panggil good evening. Evening. So translate dia jadi good evening means selamat petang. Mak Saleh good night. Bye bye. Alright, lambatnya. Mana lagi ni? 34 orang. Okeylah, bolehlah kita boleh mula. Nyamuk. Saya minta maaf. Sebab hampir terlupa. Nasib baik Navin remind me last minute tadi. Saya dah keluar, masuk balik. Dah keluar masuk kereta, dah separuh jalan, patah balik. Lupa. Kelang kabut. Okay. Anyway, kita start kelas kita malam ni dengan last topik, iaitu Echinodermata. Okay. We have finished many phyla. Last adalah annelids. Many worm-like phyla. And then kita continue with another phylum, Echinodermata. Okay. Echinodermata, in Malay they call it, I don't know betul ke salah, Echinodermata selalu dipanggil tapak Sulaiman. Actually tapak Sulaiman is starfish, it's not Echinodermata. Okay. Echinodermata. What kind of animals that you can imagine or in your mind right now about this group? I just put some gambar-gambar kat sini. You can expect this is starfish. Starfish, is it? Starfish and starfish. It's quite common. And then another one, which is apa ni? Sea urchin. And then what is this? Gamat ke? Yeah, sort of gamat. Cucumber. Okay. Cucumber, sea cucumber and sea urchin. Okay, and then still quite common. How about these two? This one they call it sand dollar. Dollar. I don't know why they call it dollar. Patutnya dollar should be duit kertas. Duit siling kan, duit siling. They call it sand dollar. And then how about this one? Feather duster. Apa ni? Ini crinoids. Saya panggil dia crinoid. Okay. Anyway, kita akan pergi satu persatu. What is Echinodermata as a phylum all about? And then we can expect echino means berduri-duri. And then dermata is a skin. So spiny skin lah. Okay, the spiny skin. In general apa ni? Translation. So all these all the species or member dalam
Echinodermata can only be found in marine environment. Marine environment, particularly benthos. The whole phylum. Dan bukan sikit, about 10,000 species. Bukan sikit, banyak. Bukan bilangan species 10,000, let's say about 10,000. So all these 10,000 species semuanya adalah marine species, exclusively marine. There is no such fresh water or dalam tasik ke dalam air. No, tak ada. Atas darat pula lagi. Dia exclusively marine. The whole phylum. Okay. And then they have anthrocelic coelomate. Ingat lagi coelomate dari itu, coelom, rongga coelom. So dia sebenarnya consider as a coelomate lah. Okay. Where coelom divide into 3 parts: exocoel, water vascular system, and general water cavity. So dia ada space dalam badan dia. Forget about exocoel, yang lain. Kita akan highlightkan untuk Echinodermata about this system. Water vascular system. Akan kita terangkan dengan detail about water vascular system. Dia ada banyak tube. Semua echinoderm ada a complete water vascular system. Tube system dalam badan ni, ada banyak tube dalam badan. All the echinoderms. And then in term of symmetry, last lecture saya sudah mention about bilateral symmetry become a characteristic of advanced animals. Maksudnya kalau advanced animal must be bilateral symmetry. Badan dia bilateral symmetry dan depan sudah ada kepala and so on. Right? But in echinoderm still ada some exceptional. Okay? Dia adalah radial symmetry. Badan dia adalah radial symmetry. Or lebih precise lagi adalah pentamerous symmetry. What mean pentamerous? Means penta. Penta means 5. So 5 equal parts. Maknanya ada 5 parts yang sama. Okay. So simetri lah. Simetri yang ada 5. So simetri itu maknanya both side ada sama. So kalau pentamerous, both not both, I mean 5 semua tu akan sama lah, tu maksud dia. Okay. Tetapi walaupun Echinodermata ni adult stage-nya adalah radial symmetry, but actually during the larva period, during the development, selepas fertilization and then dia become larvae, they become larvae, and then if we look at the larvae, larvae itself considered as a bilateral symmetry. So walaupun dia macam ada pentamerous ni, actually during the larva period dia adalah all the species adalah bilateral symmetry. So ada matching dengan advanced characteristic dalam advanced animals. Okay. Go on. Ni dia maksudnya. Pentaradial or pentamerous
pentamerous, saya lebih prefer ni. Pentaradial. Pentaradial symmetry. Sebab ada 5 parts yang equal. Okay. Dan ini adalah larva stage dia. During the larva stage, kita boleh tengok dia adalah dalam bentuk bilateral symmetry. Ini pun sama, bilateral symmetry. Kiri kanan, kiri kanan. Okay, ada kiri kanan, ada kiri kanan. Tapi adult stage adalah pentaradial symmetry. Okay. Body structure and skeleton. Ingat setiap phylum kita akan look at dia punya how they getting their food and then makan, and then how the blood system or circulatory system kalau ada dalam badan, and then how about the skeleton, heart ke, hydrostatic ke, skeleton dalam each phylum yang kita sudah itu. So macam mana dia makan, skeleton dia macam mana dia membiak, and so on. You kena faham dan comparatively among the phylum yang sudah kita sentuh. Alright. Okay, body structure and skeleton. Once again, this is a characteristic yang shared by all the echinoderm species. There is no head. Once again, ini adalah ciri-ciri not so advanced animal. Okay, not so advanced animal. So there is no head means there is no cephalization. Ingat lagi cephalization, stigmatization. Dia ada dua, metamerism dengan stigmatization. Ingat lagi tak? Stigmatization tu maknanya segmen-segmen dia akan become menjadi specific, ada specific function. Okay. So kita forget lepas dalam kes echinodermata ini there is no head, so tak ada depan because there is no bilateral symmetry. So no head, dia berjalan nanti tak tahu mana direction, depan belakang kita tak tahu mana depan, mana anterior posterior, it's not so clear unless except dalam sea cucumber. Okay. Body orientation is oral dan aporal juga macam polip. Ada bahagian oral, ada bahagian aporal. Sebab dia bahagian mulut dia kat mana, bahagian anus dia. Tapi dia ada mulut, bahagian anus semua ada lah, tak macam polip. Okay. All echinoderms have internal and internal dan dermal skeleton actually. Endoskeleton. Di dalam badan dia. Dan how it looks like. Dia dalam bentuk plik-plik yang rapat ataupun loose. We call it ossicle. Okay. Ossicle, plik. And then setengah grup akan membentuk apa yang kita panggil test. Ada yang kita panggil plates, ada yang panggil spicule and so on. The skeleton, dia embedded in the top layer of the body. Ini nanti kita tunjuk diagram dia macam mana. There is also projection, tetapi bukan semua grup ni ada projection daripada skeleton itu. In form of sort of spine, macam sea urchin ada spine, starfish pun nampak macam ada spine. Sea cucumber there is no spine. So ada setengah grup yang ada spine, yang ada projection daripada unjuran daripada badan dia, daripada skeleton. Okay. Seperti nanti kita akan tunjukkan ada yang projection yang kita panggil dia spine,
Pedicellaria, maxilla, scales and so on, macam-macam. Okay, ada projection yang keluar daripada badan, iaitu extension of plates tadi, ossicle plate. Okay. Sedikit ada perbezaan ataupun exceptional dalam sea cucumber. Sea cucumber macam seolah-olah tak ada hard skeleton. Only soft skeleton. Okay. Kita ingat lagi, kalau soft skeleton, maksud dia itu adalah hydrostatic skeleton. Macam dalam anemone, sea anemone, ingat lagi, itu adalah hydrostatic skeleton. Untuk certain group ada yang macam tu. Tetapi most of the group adalah hard skeleton. Ada hard skeleton underneath the skin. We can find this type of skeleton dia made of plate ossicle. Ossicle plate ini bawah underneath the skin. Bawah ni akan ada plate. Ini very diagrammatic. Tidak semestinya exactly macam ini ya. Ada yang empat segi, ada yang hexagonal. Dia ini hanyalah nak menggambarkan bahawa ada plate-plate ini akan membentuk badan as it is, keras and so on. Dan juga akan ada extension ataupun projection, tonjolan, bukan tonjolan, projection lah, okay, daripada badan dia ni actually adalah dalam bentuk calcium carbonate juga, iaitu dalam bentuk dermal ni, ossicle ini. Ingat the word ossicle. So kulit tu adalah kulit pula. Skeleton itu adalah ossicle tu. Ossicle ada yang membentuk spine and then bahagian-bahagian yang lain. Okay. Dan bawah dia ni, kita bawah layer, bawah underneath lagi, bawah pada ossicle plate ni, kita mungkin boleh dapat otot-otot muscle. Sama ada circular ataupun longitudinal muscle. Nanti, ini very general Nanti akan ada, can you imagine starfish dengan sea urchin, jauh beza kan? Okay. Tadi ada mention berkenaan dengan water vascular system, which is very important dalam Echinodermata. A unique system made of tube system, banyak extend to the whole body. Water vascular system ini. Dalam kenapa dipanggil water vascular system? Tube, vascular tu macam tube. Sistem tube air. Dalam tu diisi dengan air. Air apa? Tentulah salt water. Tentulah air laut. Okay. So, tube ini, there is no opening. Tube. Macam saya selalu ulang, in our body, there is tube yang there is no opening yang keluar lah. Luar pada badan. Dia meleka-leka dalam badan kita, iaitu blood vessel kan. So tube vascular system ni juga macam tu. There is no extension keluar macam untuk air macam kita punya gastrovascular system mulut ke anus. It's not like that. Okay. This just a tube system to the whole body. However, apa saya kata tadi? Bukan. Nak cerita about apa content dalam what kind of fluid yang
filled dalam this system, okay, tube system. Just normal seawater, just normal salt water, but with special high protein and then high potassium ion. So ion potassium banyak dan juga protein. Some ada sel, tak banyak lah. So dia inilah klein special dia. Dia ada air laut yang ni, dan air laut tu tak sama dengan air laut biasa. Dia ada high content of protein dan juga potassium yang lebih banyak daripada surrounding dia. So agak pekat lah. Ada extension lagi daripada tube vascular system ni, ataupun water vascular system ini, yang akan membentuk tube feed. Apa yang nanti kita tunjukkan, tube feed. Pernah dengar tube feed? Tube feed ataupun tube feed lah, podia, kaki tube. Pernah tengok starfish berjalan? Pernah, Prof. Jangan tengok Patrick. Starfish tak berjalan macam Patrick ya. Macam mana starfish boleh berjalan dengan guna arms dia? Okay. I mean Patrick of SpongeBob. Dan water vascular system is very important for locomotion, but not all the group. Most of the starfish actually guna untuk locomotion. Begitu juga dekat sea cucumber, very important for locomotion. Juga untuk feeding, some of the group digunakan untuk feeding, tube feed ini, especially dalam sea cucumber, yes, dia gunakan tube feed untuk makan, collect the makanan, and then juga untuk gas exchange. Okay, so locomotion or feeding or gas exchange, it depend on the group. Location and distribution of tube feed ini, saya rasa mungkin tak sesuai saya keep repeating the text without the diagram. Okay. Kita selalu guna starfish sebagai model untuk explaining the characteristic dalam echinoderm. Anyway, ini adalah water vascular system. Tadi saya kata water vascular system adalah tube. Yes, this thing adalah tube. Semuanya tube, balon. Macam you all balon funfair kan. Yang panjang, lepas tu boleh gulung-gulung naik ke atas, buat macam shape kan. Walaupun saya mention tadi about the closed system, di mana water vascular system ni tersebar seluruh badan dalam tube, and then closed system, tetapi dia sebenarnya ada juga, bukan opening actually, extension satu ke atas badan keluar yang boleh air masuk. Tetapi air tak masuk sort of corong whatever kan. It's no such that. Dia ada macam penapis di atas dia. Kita panggil dia madreporite. Madreporite ni. Ini. Madreporite ni. Ini dia sudah potong. Madreporite ni dia macam ketuat lah, tahu ketuat. Nanti dekat lab nanti kita tunjuk, bukan susah pun nak tengok madreporite ni. Kita boleh tengok daripada luar permukaan atas dia tu, kita daripada luar pun kita boleh tak. Without dissection, we can see it clearly. A spot. Ada satu spot macam ketuat lain kita boleh nampak obvious. There is a madreporite yang akan connected kepada tube vascular system dalam badan. Dia akan connect with the first canal, we call it stone canal.
So stone canal adalah sambungan daripada madreporite. Madreporite ni macam penapis. Air kan tadi saya kata tube vascular system tu ada connection sikit lah kepada air laut di luar melalui madreporite. Tetapi madreporite ni bukanlah corong yang boleh air masuk, tube yang boleh masuk terus. Tidak. Dia seolah-olah macam penapis yang halus sangat. Dia ada penapis di luar tu, di atas permukaan. Okay, nanti kita tunjukkan madreporite of each group. Each group akan ada. Kalau dalam starfish macam ni. Kalau dalam sea cucumber macam ni. Kalau dalam sea urchin macam ni madreporite. Dia tetap ada madreporite. Okay, sebab dia part of the water vascular system. So madreporite connected with stone canal. Dia ada canal yang akan menyambungkan madreporite with another canal. We call it ring canal. Ring canal. And then you have to know about, you have to understand about this ring canal. Ring canal actually around circulate, mengelilingi mulut. So mulut dekat sini ada leher, ada neck ataupun esophagus or whatever keluar, and then dia akan keliling mouth and esophagus tu lah. So mouth dia kat bawah, patut ada esophagus kat sini, ada perut, stomach kat atas ni whatever. Tetapi ring canal akan mengelilingi bahagian neck tu, bahagian esophagus tu whatever. Okay, keliling ring canal. So dia seolah-olah mengelilingi mulut. Lepas pada tu mulut. So dia keliling kat sini. Okay, and then from this ring canal there were extension of tube ini membentuk another canal. We call it radial canal. 1, 2, 3, 4 dan 5 branch. Dan dia extended into setiap arm ni. Each arm ni akan ada ini. Ini adalah case, just case for starfish. Tapi kita kena ingat, kita not just starfish, kita ada sea urchin, kita ada sea cucumber, kan, which is akan formation dia akan berbeza lah. Anyway, dia still ada, constantly ada madreporite, stone canal connected to ring canal, and then from ring canal extend to each arm, we call it radial canal. And then after the radial canal, dia extend lagi ke tepi. We call it lateral canal. So lateral canal, tube yang menyambungkan radial canal ini kepada bahagian ini, yang bola-bola ni. Ini adalah, we call it tube feet, kaki tube. Ni. Tube feet. Okay. Forget about Apollyon vesicle ni. Forget about it. Ni. Di bahagian ni, bahagian tepi ni. So, setiap satu arm ni akan ada satu pair of, dia mesti dua. A pair. Dalam bentuk pair. Ni pair pertama, pair kedua, pair ketiga and so on. Okay. Tube feet itu dalam bentuk pair yang sepanjang ini. Along this radial canal. Okay. So the radial canal akan ada small lateral canal and then connected kepada bersambung kepada tube feet ini. Okay. Ini saya dah explain semua ni by diagram tadi. Dan tube feet ini ada dua bahagian. Satu bahagian menonjol, bahagian macam ni tadi, bahagian bulat ni, bahagian bulat, atas dia bulat, bawah dia lurus. Bawah dia macam silinder. So tube feet itu bahagian kakinya silinder dan di atas dia ada
macam kepala, we call it ampulla. Ini. Macam ni. Dia supposed to be macam ni. Macam ini. Ini ampulla. Ini ampulla. Yang lurus ini adalah tube feed. So kalau kita selak ataupun tak nak selak pun kita letak je starfish dekat dinding aquarium, dia akan merayap. And then because of transparency, kita boleh look through the bahagian dalam ini. Kalau dalam starfish, yes, kita boleh nampak kaki-kaki tube yang banyak daripada sini. Dia keluar daripada satu arms ni, arms yang kita panggil merkah tu. Apa ni? Kita panggil dia ambulacral groove. Ini, groove tu, groove. Tahu groove? Longkang. Groove is macam longkang, sort of longkang lah. So, tube feed akan keluar daripada sini. Tapi kena ingat yang ini bukan bola-bola atas ni. Ini adalah tube feed yang ini. Yang ni. Yang you nampak ujung-ujung ni adalah tube feed, kaki-kaki. Ini pun sama, kaki dia. Tube feed dia. Ampulla dia, you cannot see it from here. Dia ada di dalam badan sana. Ada di atas ni, dalam badan. Dalam arms tu. The cavity of arms tu. Okay, itu adalah ampulla. So, how they work? Okay, bayangkan dia bergerak ni. Dia ada coordination. Walaupun kita kata starfish, dia nak bergerak macam mana? Mana depan dia, mana belakang dia. Kan arms sini nak ajak pergi sana, arms sini ajak pergi sini, arms sini. Nanti putus nanti kan. So, dia ada coordination by nerve untuk pergerakan dia panjang pendek. Terusi cara kaedah dia elongated, memanjang, and then become contract, dia akan memendek. Macam ni lah. Pendek, makin panjang. Yes. So, dia touch the surface and then push. Touch the surface, push. Lepas tu and then pendek balik. So, macam mana fluid di dalam dia? Sebab ini bukan skeleton, hard skeleton. Ini ossicle yang keping-keping ni, tetapi dia ada di dalam ni adalah ampulla. We call it ampulla. Dan ampulla ni akan connected with what? Lateral canal tadi. Ingat lagi? Ini canal, radial canal. Radial canal akan pergi ring canal. Okay, daripada ring canal tadi, pergi ke radial canal. Then, masuk ke lateral canal, masuk dalam ampulla. Ampulla ni. Ampulla ni di dalam badan. Kita tak nampak daripada luar. Okay, kena dissection. Ampulla. So, macam mana kaedah sistem yang berlaku adalah ampulla ini akan, dinding-dinding ampulla tu ada otot, ada muscle. Muscle akan very strong untuk contract, dia akan pump. If dia contract, dia kecut, dia akan pump air keluar. Dan salur ini dengan ada juga muscle dia akan memanjang, elongated. Dia akan extend dia punya badan lurus panjang. Okey, dia akan memanjang. So macam inilah, sampai sini dia akan memanjang. And then after that, dia akan contract balik. Dia akan contract dekat tube feed ini. Dan ampulla, dia punya dinding, dia akan relax. Kalau contract dua-dua, yang ni tolak, yang ni tutup, mana boleh pecah kan. Tetapi waktu yang ini contract, ampulla akan relax. Waktu ampulla ni akan contract, yang ini akan relax and memanjang. Macam ini. Okay, what so special? When ampulla pump, it will force the liquid downward ke bawah sini. Dan actually sepatutnya dia boleh pergi jugalah, once dia dah compress badan dia, sepatutnya dia juga push the water back ke dalam ring canal, radial canal. So dalam lateral canal ni ada valve kat sini. Masuk boleh,
keluar tak boleh. One way valve. So, dia pump air masuk ke sini, sini kena block. So, the whole air akan push the tube feed jadi memanjang. Okay. Digestive system. Macam mana dia makan dan apa, what kind of makanan yang dimakan oleh echinodermata. Okay. Juga variasi dia agak banyak. Mulut. Some ada 2 parts of stomach. Ada dalam ini sebenarnya ada pyloric stomach, ada cardiac stomach. Ini hanyalah untuk dalam starfish actually. Not all the echinoderm. They have intestine, usus yang berbagai-bagai. Kalau dalam starfish, dia usus tu akan extended ke arms. Tetapi kumpulan echinoderm yang lain, dia tidak sedemikian. Okay? Dia tak ada extension ke arm. Kalau macam sea cucumber ke, sea urchin ke, there is no such thing. Dia tak ada arms. Okay? So, ada mulut dan ada anus. Excretory system, iaitu sistem penghadaman, sistem respiratory, sistem saraf, nervous system sudah develop dalam echinoderm. Dia sudah advanced. No proper excretory system actually. Sorry, saya salah. Dalam nak kata semua okay, confusing dengan note saya. Okay, there is no excretory and osmoregulation system because kidney of course tak ada. Macam worm itu ingat apa kalau sistem excretory dia, sistem urinary dia ataupun sistem perkumuhan dia, nephridia, ingat words tu, nephridia dalam worms. So there is no nephridia dalam echinodermata. Okay, so there is no excretory organ. Circulatory system, sistem darah, yes dia ada, but quite poorly defined. Circulation agak ini kalau kita potong, even kalau belah sea urchin, dalam dia seolah-olah you tak jumpa blood vessel ke apa benda, tak ada. Dia ada water vascular system tu je lah. Okay. Respiratory system, okay. Pertukaran gas berlaku dekat macam-macam. Ada gills, ada dekat tube feed, dan ada yang papillae dalam asteroid, dalam echinoids ada gills, tube feed, dalam tube feed dan juga respiratory trees ni digunakan untuk pernafasan. Okey, untuk gas exchange. Oksigen masuk, carbon dioxide keluar. So dia boleh guna tube feed dan juga respiratory trees dalam holothuroids, dalam sea cucumber. Okay. Manakala dalam asteroid ada tube yang kita panggil papillae, dalam asteroid, gills dalam echinoid and so on. Nervous system, saya rasa tak perlulah kita terangkan nervous system yang ni, tetapi jauh lebih advance daripada Cnidaria whatever. Dia ada sistem yang agak develop. Okay. Reproduction, macam mana dia membiak. Last slide. Reproduction macam haiwan-haiwan sebelum ni juga. Generally happen from dioecious, means kebanyakannya adalah apa ni?
separate sex. So jantan-jantan lah, betina-betina lah. Okay. Mungkin ada some hermaphrodite, tapi mostly adalah dioecious. Okay. Gonad numerous, banyak. Kalau dekat si starfish, dia ada pada setiap arm ni ada gonad. Sini ada gonad, sini ada gonad. Setiap arm ni ada 2 gonad. Gonad besar jugalah. Okay. Tapi dalam sea urchin, nanti kita tengok gonad dia lagi besar dan komersial lagi, orang makan. Okay. Sea urchin punya gonad orang makan. Itulah kamu tak boleh dibawa ke field. Kalau sempat ada bawa ke field tapi nak pergi macam mana tak tahulah. Kalau ambil sea urchin, kita boleh makan sea urchin. Every year pelajar ada je yang sudi makan bersama dengan kami lah. Kami makan dulu, dia orang tak berani. So kita makan. Pernah tengok orang makan sea urchin? Tengok dekat YouTube, banyak orang makan sea urchin. Makannya sea urchin bukanlah makan the whole body of sea urchin, tetapi gonad part saja yang warna kuning and so on. Okay. Tadi saya kata reproduction adalah dia adalah split separate sex, dioecious, and then tentulah ada gonad pada jantan, gonad betina and so on. Dia ada located dekat mana, saya dah explain tadi. And then this gonad will release what? Sperm and egg into the surrounding water. And then fertilization happen. Dekat when they meet, they will fertilize dalam air laut, and then become larvae. Fertilize, develop, akan membentuk larvae. Larvae dia kita panggil, ada tengok depend on the groups lah. Ada Pluteus, ada Auricularia. Ini adalah Pluteus, ini adalah Auricularia. Ingat tadi yang saya mention yang asimetri dia adalah apa tu? Bilateral symmetry. Yes. During the larval time. Larval period ya. Ini Pluteus, ini adalah Auricularia. Nak ingat nama ni kena ingat. When I say ingat, you kena ingat. Okay. What else? Complex metamorphosis, kemudian dia jadi larvae, and then sampai masa dia akan swim down and then attach, not attach, the coming down, diturun dan metamorph into adult. Okay. Satu lagi keunikan dalam echinoderms adalah regeneration power. Regeneration power maksud dia boleh regenerate badan dia dengan cepat. Dia potong je, kejap lagi dia akan tumbuh. Bukanlah sekejap lagi, mungkin besok beberapa hari dia akan tumbuh balik. So dia ada regeneration power. Dia boleh regenerate part of the body dia. Even more, ada yang setengah-setengah spesies you cannot cut it. If you cut it, dia become a new individual. You potong 4, jadi 4 ekor. You potong 100 ekor dia jadi. Nanti kita explain beberapa Lain macam Prof terkeluar. Mungkin habis bateri kot. Maybe Prof dapat call ke suatu.
Dia dah Prof kata kat grup. Bateri Jangan habis. aku cakap. Can you hear me or not? Dengar tak? Dengar Prof. Lecture kita dah habis. That is the last slide actually. Untuk malam ini. Tapi bateri my laptop dah habis. Exactly sama masa untuk tamat kuliah sebab lecture dah habis. Last slide tadi. So sampai sini saja. Kita akan jumpa pagi besok Okay, pagi besok. Ya Prof. Pagi besok kita akan jumpa, kita akan sambung kepada kuliah ni, kita akan sambung lagi untuk pagi besok. Okay? Untuk itu selamat malam. Okay? Okay, Prof. Thank you.